Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung surah Ghafir. Petang ini ayat yang ke-15. Semalam kita dah tengok dah ada 4 pembahagian, iaitu mula-mula Allah ceritakan bab kebesaran Al-Quran. Dan yang kedua, siapa yang sebenarnya tidak ada orang yang berani menolak Al-Quran kecuali orang yang degil. Dan poin yang ketiga ialah siapa yang terlibat dengan Al-Quran, yang mengambil perkara-perkara tauhid, Allah akan bagi khabar gembira dengan memberi doa-doa malaikat. Dan perkara yang keempat ialah apabila orang yang menjauhi Al-Quran, yakni tidak beramal dengan Al-Quran, bila dia pergi ke alam akhirat, dia pasti menyesal dan melaju dengan Allah untuk kembali ke dunia. Dan Allah kata tidak ada jalan keluar untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi bila dah tahu perkara-perkara tersebut, maka dakwa dalam surah Ghafir ialah ayat yang kita baca last malam, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Memandangkan pentingnya besarnya Al-Quran. Dalam Al-Quran perkara-perkara yang paling penting ialah tauhid kepada Allah. Maka Allah menyeru kita semua, fad'ullah, maka minta tolonglah Allah, serulah Allah, bergantunglah dengan Allah dengan mukhlisin, dengan penuh keikhlasan dalam beragama dan dalam berdoa. Walau karihal kafirun, walaupun dia tidak suka oleh golongan-golongan ahli syirik dan ahli-ahli bid'ah, tidak akan suka dengan mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran. Itu yang semalam. Ayat yang seterusnya ialah pada ayat yang 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rafi'ud darajati dzul arsh. Ini dipanggil ayat tanwirul dakwah, ayat penjelasan mengenai dakwah. Dakwah kita ialah fad'ullaha mukhlishina lahuddin, untuk menjelaskan dakwah tadi, iaitu rafi'ud darajat, darjat yang tinggi yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki. Kenapa kita perlu menyeru Allah? Kenapa hanya perlu minta dengan Allah? Pasal darjat Allah yang terlalu tinggi, yang memiliki arash. Zul arsh memiliki arash. Dan ar-ruh min yulqir ruha, dia yang menurunkan ruh. Di sini ialah Al-Quran. Dalam Al-Quran perkataan ruh ada 3 jenis ruh. Yang pertama ruh kepada manusia, yang kedua Al-Quran dipanggil ruh, dan yang ketiga malaikat Jibril juga dipanggil ruh. Kena tengok kesesuaian ayat dia. Jibril pun dipanggil ruh, ruh kita, ruh hidup kita pun dipanggil ruh, dan Al-Quran pun dipanggil ruh. Itulah ruh sebenarnya. Maka di situ Allah yang darjat dia yang tinggi, dan dia memiliki arash, dan dia yang menurunkan Al-Quran min amrihi ala man yasha, kepada sesiapa yang dia nak beri. Al-Quran hanya kepada siapa saja yang Allah nak beri. Yang ni semalam kita tengok inabah. Maka disitulah yang Allah nak beri. Maka contoh petang ini Allah nak beri Al-Quran dengan kita, kita hadir majlis-majlis Quran. Itu maksudnya. Bukan semua orang yang diberi hidayah. Maka kalau tak datang, tak dapatlah hidayah pada petang ini. Pasal apa? Man yasha ala man yasha, Allah saja beri. Min ibadihi, daripada hambanya. Liyunzir. Dan dalam Al-Quran tersebut, dalam perkara-perkara Al-Quran, ruh tadi, perkara yang Allah bagi kepada siapa, yang Allah nak cerita ini ialah kepada setiap hambanya. Liyunziru yaumat talaq, iaitu agar dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran ini, ialah Allah nak memberi peringatan yaumat talaq, kepada hari pertemuan. Ini dipanggil dakwah akhirat. Fad'ullah dakwah dunia, dakwah tauhid. Ini ialah dakwah mengenai akhirat. Bahawasanya dalam Al-Quran perkara yang kedua penting ialah Allah nak mengingatkan kita tentang hari akhirat. Pasti kita akan jumpa dengan hari akhirat.
Apa dia hari akhirat? At-talaq di sini ialah hari kita akan berjumpa dengan amalan kita. Jadi bila adanya hari kita jumpa dengan amalan kita, masa atas dunia kita kena berhati-hati, kita nak buat jahat kena apa kita fikir, pasal semua sekali kita akan dijumpakan balik. Segala rekod kita mereka akan tulis, dan pada hari akhirat nanti Allah akan jumpakan pertemuan dengan hari At-Talaq, yakni hari kita jumpa dengan segala amalan-amalan kita, iaitu Allah akan tunjukkan segala amalan-amalan kita, dan A hingga Z kita akan ada jumpa perkara-perkara tersebut. Apa dia pengajaran dia? Pengajaran dia dah tahu dah kita akan jumpa dengan amalan-amalan jahat kita, maka kita elakkan amalan-amalan jahat. Dan kata dah tahu dah kita akan jumpa dengan amalan-amalan baik kita, maka kita perbanyakkan buat amalan-amalan baik. Memandangkan Yaumat Talaq ini mujmal, dia punya ringkasan, Allah hurai balik pada ayat yang 16. Ayat 16 ialah huraian apa dia At-Talaq tadi. Apa dia hari At-Talaq, iaitu pada ayat yang 16, yaumahum barizun, iaitu hari mereka orang-orang yang keluar. Ikut tafsir Jalalain mengatakan mereka keluar daripada kubur-kubur masing-masing ketika itu. Hari At-Talaq ialah untuk sebelum kita jumpa dengan suratan amalan kita, ketika bila tiup sangkakala yang kedua, yaumahum barizun, hari mereka orang terkeluar daripada kubur-kubur, yakhfa 'alallahu minhum syai', la yakhfa, tidak tersembunyi atas Allah dari mereka sesuatu pun. Sesuatu pun tak ada tersembunyi. Tafsir yang kedua ialah ketika pada hari tersebut, hari At-Talaq tersebut, tafsir yang kedua ialah manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada apa tersembunyi, iaitu pergi menuju kepada mahsyar, tanah yang rata, dan tidak ada tempat ataupun peluang boleh tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu bila berbondong-bondong menuju ke tempat di pada mahsyar, maka ketika itu limanil mulkul yaum, Allah berfirman, dia tanya, limanil mulkul yaum, siapakah kerajaan pada hari ini? Allah sengaja tanya. Pasal apa? Pasal masa kita dunia ini banyak raja-raja, banyak kerajaan-kerajaan, dan banyak kesombongan-kesombongan yang kita ikut perkara-perkara kejahatan. Maka di sini Allah nak menempelak golongan-golongan yang tidak mengambil perkara-perkara tauhid, yang mengikut tagut masa atas dunia. Allah menyoal untuk menunjukkan kebesaran dia, limanil mulkul yaum, pada hari ini siapa raja pada hari ini? Siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Ini dua tafsir. Tafsir yang pertama, Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahar, dimiliki Allah yang maha tauhid, al-wahid yang esa, ialah al-qahar yang maha perkasa pada hari ini. Maka tafsir yang kedua, ramai-ramai makhluk jawab, lillahil wahidil qahar, pada hari ini milik Allah kerajaan yang esa saja, yang memiliki kerajaan yang amat-amat perkasa, amat-amat yang berkuasa. Itu suasana di pada mahsyar. Maka semua akan takut dengan Allah, menunjukkan Allah. Maka Allah menunjukkan dia punya kebesaran pada hari itu. Dia akan tanya, siapakah raja yang paling besar hari ini? Yang masa atas dunia kerajaan Allah tenggelam. Masa atas dunia sekarang ini kita tak nampak kebesaran Allah, tak nampak kehebatan Allah, kita nampak asbab dunia saja. Jadi rugilah golongan-golongan yang tak nampak kebesaran Allah. Pasal bila tak nampak kebesaran Allah, segala hajat, segala masalah dia tak minta dengan Allah, dia tak bergantung dengan Allah. Maka di sana Allah menempelak golongan-golongan ini. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 huraian lagi kepada At-Talaq tadi, bagaimana apa dia hari pertemuan tadi, bagaimana pertemuan tadi pada hari tersebut. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu diberi balasan kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia telah usahakan. Di situ ada pembalasan dia, ada tertulis, ada tercatat segala amalan-amalan, mana setiap
perbuatan, setiap amalan kita di masa dunia, Allah kata akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Ini juga dalil kita tidak tanggung dosa orang lain sehingga habis semua sekali. Maka di sini kita akan tanggung hanya dosa kita. Apa yang kita buat, kita akan tanggung segala dosa kita tersebut. La zulmal yaum. Allah tidak menzalimi pada hari itu. Pasal atas dunia Allah telah bagi Quran dia, kitab dia bagi perkara-perkara tauhid, dan jelas dah buat perkara tauhid, Allah akan bagi syurga. Buat perkara syirik, Allah akan bagi neraka. Untuk menjelaskan pada hari itu Allah tidak akan menzalimi kalau manusia lalai leka atas dasar kezaliman manusia sendiri. Allah ceritakan, Allah nak buat sebarang dalil dan bukti setiap perkara-perkara dosa yang kita buat. Ada dua pilihan ketika itu, sama ada nak buat dosa atau tak buat dosa. Tiba-tiba kita pilih dosa, maka segala perbuatan kita atas kesilapan kita sendiri. Bagi Allah la zulmal yaum, tidak ada kezaliman sikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan zalim atas diri kita sendiri. Dan seramai-ramai manusia, kehebatan Allah pada hari itu daripada zaman Nabi Allah Adam hingga kiamat. Walaupun ramai berbilion-bilion manusia, nak ditengok, nak diukur kesalahan masing-masing, nak ditimbang pada hari hisab tersebut. Tetapi innallaha sari'ul hisab, pada sungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Hanya separuh hari saja dah dikira semua sekali kesalahan-kesalahan kita. Walaupun ada 90 suratan amalan kita, setiap satu suratan amalan yang itu daripada timur ke barat panjang dia, tetapi semua manusia tak sampai separuh hari Allah dah selesaikan penghisapan pada hari tersebut. Maka bila ada suasana-suasana macam itu, ayat yang ke-18, wa anzirhum yaumal azifah, ini dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Ayat ancaman akhirat, iaitu amaran Allah Subhanahu wa taala amat-amat cepat akan berlaku hari tersebut. Wa anziruhum yaumal azifah, dan diperingatkan mereka yaumal azifah, hari yang amat-amat dekat. Hari-hari amat dekat. Dekat untuk apa? Dekat untuk kiamat. Sama ada kiamat besar ataupun kiamat kecil untuk kita, kematian kita. Dua tafsir kat sini. Sama ada dekat dengan kita tarikh hari kiamat, mana selepas dilahir Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak ada nabi-nabi lain, maka tunggu masa untuk kiamat saja. Satu tafsir. Tafsir yang kedua, kiamat kecil kita ialah kita akan dipanggil menemui Allah bila-bila masa saja yang kita pun tak jangka tarikh kematian kita. Maka ketika itu apa dia? Idzil qulbu ladal hanajir. Ketika hari itulah, ketika hari kematian kita itu, takutnya suasana-suasana yang amat menakutkan. Allah nukilkan ketika itu, izil qulbu ladal hanajir kadhimin. Maka kita amat-amat takut, seolah-olah hati qalbu kita itu takut yang amat sangat. Takut dengan dunia setakat berdebar, setakat bergetar saja. Jadi Allah nak tunjukkan takutnya pada hari kiamat dengan suasana-suasana hari kiamat. Dia kata hati kolbu kita ini sampai nak keluar ke kerongkong, tapi tak keluar. Takut dia tercabut daripada tempat letak hati kita ini, pergi ke kerongkong. Takut sangat dengan suasana hari itu. Tak boleh bayanglah. Takut dengan dunia berbeza dengan takut ketika nak kiamat. Takut ketika nak kiamat, hati terkeluar, seolah-olah terkeluar, nak keluar ke kerongkong, nak keluar tapi tak terkeluar juga. Dan ketika itu malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta', dan tiada bagi orang-orang yang zalim. Apa dia zalim di sini? Zalim di sini mengikut tafsir Jalalain ialah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, zalim dalam Al-Quran ialah zalim melakukan kesyirikan. Pasal dalam Al-Quran tidak ada sebarang dalil dan bukti kesalahan-kesalahan selain daripada syirik menyebabkan neraka kekal.
Jadi zalim di sini ialah zalim yang melibatkan neraka kekal, iaitu zalim angkara daripada perbuatan-perbuatan syirik kita, yakni dalam dakwa surah Ghafir ini ialah fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ataupun huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Golongan-golongan yang tidak mengikhlaskan permintaan dia, doa dia, seru dia, pergantungan kepada Allah semata-mata. Dengan Allah pun dia bergantung harap, dengan ruh Nabi, ruh ruh wali, malaikat dan jin pun mereka buat juga, mereka menyeru juga, maka itu merupakan sesuatu kezaliman. Dan surah Al-Luqman, tengoklah kezaliman yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu tiada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang yang melakukan syirik mengikut tafsir Jalalain, iaitu min hamimim, itu kawan-kawan yang dekat, yang rapat dengan dia, masing-masing sibuk nak selesai masalah sendiri. Wala syafi'in yuta', dan tidak ada seorang yang syafi'in yuta', yang boleh beri syafaat dengan boleh beri pertolongan kepada dia lagi ketika itu. Tidak ada seorang, masing-masing nafsi-nafsi ketika itu. Maka itu ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-18. Ke-18 ialah ayat takhwif ukhrawi, ancaman akhirat di saat-saat kematian kita, ataupun di saat kita akan dihisap pada masa di pada mahsyar. Ketika itu maka Allah ceritakan amat dekat masa tersebut. Cuma kita saja rasa panjang lagi, dan suasana ketika itu amat menakutkan. Kenapa ibrah apa di sini? Takut masa dunia ini tak sama, takut dengan sana, takut seorang pun tidak ada orang yang boleh mampu tolong kita lagi. Takut dunia ini kita ada ruang, keluarga kita, kawan-kawan kita boleh selesaikan masalah kita, boleh redakan hati kita. Tapi di sana takut, di sana betul-betul takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah di sini sifat Allah yang amat mengetahui pada ketika itu. Ayat yang ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Kita tengok terjemahnya. Dia ini ialah dipanggil ayat penjelasan tentang kehebatan Tuhan. Tanwir, ayat tanwir tentang keesaan Allah, tentang kekuatan Allah. Penjelasan mengenai kehebatan Allah, iaitu pada hari itu ya'lamu kha'inah. Pada hari itu tidak Allah mengetahui kha'inatal a'yun, setiap mata-mata yang khianat, wama, dan apa yang tukhfi sudur, dan disembunyikan. Pada hari itu Allah nak ceritakan kehebatan dia. Allah amat mengetahui apa-apa perbuatan khianat macam dunia ini. Dengan tengok dengan hujung-hujung mata pun Allah tahu. Dalam hujung mata kita, contoh kita tengok, kita berjalan dengan kawan-kawan kita, mata kita kerling kepada benda jahat. Nak cerita di sini, Allah pun tahu perkara tersebut. Bukan setakat itu saja. Wa ma tukhfi sudur, gerak hati kita pun Allah mengetahui. Allah nak ceritanya, Allah nak memperkenalkan diri dia, kehebatan dia, tak boleh sembunyi apa-apa dosa, apa-apa perbuatan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kerlingan mata-mata yang jahat pun Allah tahu. Bahkan dalam pergerakan hati pun, dada pun Allah mengetahui. Kita pakailah spek hitam macam mana nak tengok anak dara orang pun Allah tahu. Bahkan dalam dada kita pun Allah tahu. Tak boleh menyembunyikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu Allah nak tunjuknya di sini ialah dia tidak menzalimi hamba-hambanya. Mana-mana hamba yang menyeru kepada selain daripada Allah, pada hari itu dalam ayat yang ke-20 Allah ceritakan hukuman Allah Maha Adil. Hukuman Allah Maha Adil. Wallahu yuqdi bil haqq, dan Allah yuqdi, menetapkan, menghukumkan, menakdirkan bil haqq, dengan kebenaran. Apa dia?
kebenaran dia, wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha was-sami'ul basir. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil, sedang yang mereka sembah selain daripada Allah, mereka minta pertolongan selain daripada Allah, tidak dapat memberi sebarang keputusan. Innallaha was-sami'ul basir. Sungguhnya hanya Allah saja yang maha mengetahui dan maha melihat dengan sempurna. Masa atas dunia ini kita menjangka, kita merasakan selain daripada Allah boleh selesaikan masalah kita. Sebab itu kita menyeru roh-roh wali, ya Syekh Qadir Jalani. Pasal kita menyangka bila kita pergi ke hari akhirat, dia boleh tolong kita. Syekh Qadir Jalani boleh menyelesaikan masalah kita. Ya Nabi, kita minta syafaat dengan Nabi. Kononnya Nabi boleh tolong kita pergi ke hari akhirat. Tapi dalam ayat ini, itu semua dengan bil izni. Ayat ini Allah menceritakan tidak ada sesiapa yang boleh menolong kita. Pasal apa? Hukuman dilakukan oleh Allah dengan adil. Bagi siapa yang Allah nak bagi syafaat jenis bil izni, iaitu man syahida bil haqq, sesiapa yang mati dengan kalimah tauhid saja Allah boleh bagi syafaat dengan bil izni. Maka ketika itu hukuman Allah amat adil. Jahat macam mana kita pun, kalau Allah nak bagi syafaat, pasal apa? Pasal kita nak kembali dengan dia, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak selawat dengan Nabi, maka ketika itu dengan rahmat Allah, Allah boleh buat apa saja untuk, pasal Allah maha mengetahui. Innallaha was-sami'ul basir. Allah amat mendengar dan melihat di atas segala doa-doa, segala permohonan-permohonan kita. Memandangkan kita hanya mengkhususkan fad'ullaha mukhlisina lahuddin, iaitu dakwah surah kita. Allah amat mengetahui. Kita hanya seru Allah saja, tidak seru kepada selain daripada Allah. Atas perkara itu memandang ke kita ahli tauhid. Memandang kita ahli tauhid, maka kita tidak sikit pun bergantung harap kepada perkara-perkara luar asbab dengan bomoh-bomoh atau perkara-perkara lain. Maka Allah rahmat dia kat situ. Dia maha adil, untuk dia ada ruang untuk dia beri syafaat kepada kita. Hasil fad'ullah mukhlisina lahuddin tadi. Lepas tu ada setengah tafsir mengatakan golongan 70,000 yang dapat syafaat, yang dapat syurga tanpa hisap, ialah golongan orang yang tak pernah pergi jumpa bomoh masa atas dunia. Hisaban yasira, hisab yang paling rekas, yang terus pergi ke syurga Allah. Pasal apa? Atas dunia sikit pun dia tidak bergantung kepada apa-apa selain daripada Allah. Maknanya dia betul-betul pegang dakwa fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Golongan ini betul-betul golongan ahli tauhid, yang golongan ahli tauhid bila mati dengan masyahidatu bil haqq, dia mati dengan kalimah tauhid, maka dia pemegang geran syurga. Walaupun dia ada buat maksiat, dia bunuh orang ke, dia berzina ke, dia baca, tetapi Allah akan hukum dulu. Tapi last sekali dia tetap pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Innallaha was-sami'ul basir. Dia mengetahui setiap keikhlasan kita, setiap bantuan kita, setiap permohonan kita. Allah maha mengetahui, dan itulah rahmat dia. Rahmat Allah akan muncul ke situ. Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dipanggil ayat takhwif duniawi, ayat-ayat ancaman dunia. Kenapa Allah buat ayat-ayat ancaman dunia? Kerana nak bagi tahu kita pembaca-pembaca Al-Quran bahawasanya Allah telah hukum makhluk-makhluk ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad, semua sekali Allah telah hukum, Allah telah musnahkan mereka masa atas dunia lagi. Maka di sini Allah menyeru untuk kita, ibrah kita, tengok apa yang Allah nak cerita pada ayat yang ke-21. Awalam yasiru fil ardi, fil ardi, dan apakah kamu tidak berjalan? Awalam yasiru, bukan berjalan pergi makan angin, pergi berjalan mentengok kesan-kesan sejarah. Awalam yasiru fil ardi, apa tidak kamu berjalan di atas muka bumi? Fayanzuru, untuk kamu lihat kesan-kesan sejarah dia, kaifa, bagaimana, kana akibah, bagaimana kesudahan akibat dia, alladzina kanu min qablihim, orang-orang yang sebelum
yang Allah suruh pembaca Quran ni sebelum Islam ini, bagaimana akibat bila mereka zalim, mereka syirik pada Allah. Kanuhum asyadda minhum quwwah, mereka lebih kuat daripada mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang Arab. Wa atharon, dan bekas-bekas fil ardi, di atas muka bumi. Fa akhazahumullahu bidzunubihim, Allah telah menghukum mereka kan dosa-dosa mereka, dosa-dosa kesyirikan mereka lakukan. Wa ma kana lahum minallahi miwaq, dan tidak ada sebagai Allah untuk seorang yang boleh menyelesaikan, boleh menolong apa-apa pun yang menyelamat mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah jatuh hukum, sifat Allah Al-Aziz, maka tidak ada seorang pun yang boleh terkecuali ataupun menyelamatkan mereka daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini Allah nak bagi ayat atas dunia pun dah dihukum. Wahai orang Arab, wahai pembaca-pembaca Al-Quran, kamu kuat macam mana, kamu hebat macam mana pun, kamu tak sama hebat, tak sama kuat macam orang kaum Ad dan kaum Thamud. Kaum Ad, kaum Thamud ini yang begitu familiar sekali dengan orang Arab jahiliah, kesan-kesan sejarah, Allah telah hancurkan mereka ke semua sekali. Jadi wahai penduduk Arab, kenapa kamu sombong sangat tak nak mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran dan kitab kami? Kamu buat seru juga pada perkara-perkara lain. Maka kamu tengok kesan sejarah di mana aku telah hukum mereka semua kaum-kaum terdahulu, di mana bila aku jatuh hukum, tidak ada orang pun yang boleh menyelamatkan diri. Tidak ada orang pun yang boleh menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, pasal Allah dah jelaskan, dah memperkenalkan diri dia tadi, diri dia Al-Aziz tadi, Maha Kuat. Tidak ada orang yang boleh melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dipanggil ayat ancaman dunia. Ayat 22. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Demikian kenapa Allah hukum? Kenapa Allah hukum golongan-golongan tadi, golongan-golongan yang zalim, golongan yang syirik Allah ini? Pasal semua dalam ayat-ayat Allah, semua yang Allah hukum hancur hingga habis baka, ialah pasal mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Lut pun dua kisah. Walaupun Nabi Lut kesalahan dia dinyatakan ada hubungan jenis sama-sama lelaki, pun satu sebab juga, sebab yang lebih besar lagi ialah mereka juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana kisah dalam Al-Quran, kisah umat-umat Nabi Nuh, Nabi Lut, semua sekali yang Allah hancurkan, Nabi Soleh, semua sekali umat-umat dia pasal syirik kepada Allah dan ada perkara-perkara lain. Tapi sebab utama syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah cerita? Dzalika bi annahum, demikian itu yang Allah hukum mereka kerana melakukan perkara-perkara kesyirikan, iaitu kana ta'tihim, telah datang pada mereka rusuluhum bil bayyinat, rasul-rasul yang datang kepada mereka dengan membawa bahan-bahan bukti. Yakni tafsir mengatakan sini bahan-bahan bukti ialah mujizat-mujizat daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka turun kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab tersebut ada dinyatakan bahan-bahan bukti, dalil-dalil dan dalil bukti untuk mengesahkan Allah, dan mujizat-mujizat untuk memastikan, untuk menyaksikan mujizat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sebarang bahan bukti, tetapi fakafaru dengan lalu mereka fakafaru ni mereka kafir, mereka tolak. Kafir ini satarul haqqa inada, mereka menolak sebarang bahan bukti dengan kesombongan. Satarul haqqa, mereka menolak kebenaran, inada dengan kesombongan. Satarul haqqa inada, maka itu tafsir Jalalain, fakafaru fa akhazahumullah, lalu mereka maka menghukum mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi datang baca ayat-ayat Allah, tunjuk bahan-bahan bukti Allah esa, tak boleh menyeru selain Allah, tapi mereka tolak perkara tersebut. Itu untuk kaum-kaum dahulu. Untuk kaum kita, untuk umat-umat akhir zaman, Allah turunkan Al-Quran untuk mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, meninggalkan perkara-perkara syirik dalam Al-Quran. Tapi kita, apa dia? Kategori kita ialah tak nak
beramal dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama, yang kedua ialah kita tak nak belajar perkara-perkara, tak nak belajar memahami ayat-ayat Allah. Saya ini dua kemungkinan. Kita ini termasuk golongan jahil. Orang zaman dulu termasuk golongan degil. Kita termasuk golongan jahil. Golongan degil, golongan jahil ini sama saja. Tetap mereka tidak nak mempelajari, mengambil pengajaran pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman dia 2 kali 5 saja. Cuma umat akhir zaman Allah tangguhkan dengan maha bijaksananya Allah tangguhkan hukum pasal Nabi akhir zaman. Kenapa? Allah bagi peluang lagi kita untuk meneruskan pengajian-pengajian Al-Quran, mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, dan degil lagi, itu atas dasar kecuaian manusia sendiri, maka Allah akan hukum di hari akhirat nanti. Innahu qawiyyun syadidil iqab. Sesungguhnya dialah Qawiyun, maha kuat dan maha keras hukumannya untuk golongan-golongan yang telah diberi peluang demi peluang. Allah cerita dah pasal bab hukuman yang dah dijatuhkan kepada umat-umat dahulu yang engkar kitab, tak nak ikut nabi-nabi. Sama saja, maka dah degilah kita, golongan kita ini, maka bila kita mati nanti Allah warning kita bahawasanya ingat hukuman aku amat keras sekali. Maka habis cerita bab takhwif duniawi. Maka kenapa Allah cerita bab ini? Untuk kita sedar, untuk kita ambil pengajaran, tengok kesan-kesan sejarah, bagaimana Allah telah hukum. Ini betul-betul berlaku supaya kita yakin. Pasal keyakinan akan datang dengan cara kita mendengar berulang kali, tengok berulang kali, barulah keyakinan datang. Hanya kalau jarang mendengar, tidak istiqamah dalam mendengar, maka keyakinan tidak akan datang. Sebab itu Al-Quran baca faham berulang kali. Bila dibaca faham berulang kali, insya-Allah barulah keyakinan akan datang. Tengok, Allah nak tolong kita, Allah nak bagi syurga kita supaya kita tak nak buat perkara syirik. Allah cerita lagi bab contoh-contoh dalam dunia, contoh-contoh kepada takhwif duniawi. Tadi Allah cerita bab ancaman duniawi, dia dah hancur dah. Takut kita tak faham lagi. Allah detail lagi bagaimana contoh-contoh tersebut. Maka dalam ayat berikutnya ini, sehingga ayat 40 lebih ini, ayat 24 hingga 40 lebih ini, contoh kepada takhwif duniawi. Allah telah hancurkan golongan dengan kisah bagaimana Allah hancurkan Fir'aun dengan gerombolan dia. Maka ini contoh cerita yang dah beberapa kali kita dengar dah. Saya ringkas je lah. Bagaimana kisah dia? Contoh dia, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan bukti-bukti yang jelas nyata. Biayatina, ayat-ayat, wa sultanim, mujizat-mujizat, al-mubin, jelas nyata. Jelas, dia bawa kitab Taurat, dia diberi mujizat yang jelas benar tu. Tapi bagaimana penerimaan kaum dia? Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. 3 golongan. Satu golongan raja, satu golongan pemerintah, Perdana Menteri, satu golongan menteri keuangan dia. 3 golongan. Golongan pemerintah, golongan pentadbir, dan golongan yang terlibat dengan keuangan. 3 ini mewakili golongan-golongan Mesir, golongan-golongan pemuka-pemuka Mesir. Jadi selepas daripada Nabi Allah Musa habis belajar dengan Nabi Syuaib, pak mentua dia, lepas 8 tahun, dia tambah lagi 2 tahun, maka dia minta izin dengan Nabi Syuaib nak kembali ke Palestin, nak jumpa dengan penduduk kampung lama. 10 tahun dia tinggal. 10 tahun dia tinggal, maka dia pun semasa balik daripada kampung Madian, kampung pak mentua dia ini, maka dia jalan balik tengah malam, dia nampak cahaya, maka dia pergi jumpa cahaya tersebut. Maka ketika tu Allah turunkan suhuf Taurat kepada Nabi Allah Musa. Allah perintahkan, wahai Musa, kamu pergi jumpa dengan Fir'aun. Jangan balik kampung lagi, pergi jumpa dengan Fir'aun dulu. Kalau kita tengok di sini, dari segi logik akal kita, kenapa tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun? Sedangkan dah tahu dah Fir'aun ini tak akan terima ajaran Nabi Musa.
Tak akan terima Islam, tak akan terima agama yang benar, agama yang hak. Tapi di sini ahli tafsir mengatakan kerana nak menambahkan keimanan Nabi Allah Musa, nak menajamkan keimanan Nabi Allah Musa berdepan dengan banyak persoalan-persoalan lain lagi, banyak persoalan-persoalan nak memberi kekuatan jasmani dan mental kepada Nabi Allah Musa ketika itu. Maka pergilah, tak jemu-jemu dia pergi tolak dia, reject dia, maki dia, marah dia pergi lagi. Tak jemu-jemu Nabi Allah Musa pergi jumpa. Dan ayat lain dalam surah lain ceritalah bab hari demi hari Nabi Musa dan pengikut dia pergi jumpa dengan Firaun. Kisah ini dia ringkas. Kisah surah Ghafiq ini ringkasan sahaja. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun. Kepada Firaun dan Haman dan juga Qarun. Bila cerita-cerita tu maka faqalu sahirun kadzab. Mereka mengatakan, kamu bukan utusan Allah wahai Musa, kamu bukan nabi tapi kamu ahli sihir. Kadzab ini ialah mendustakan Allah. Kamu wahai Musa mendustakan Allah. Kadzab, pendusta yang paling kuat. Kalau pendusta sama kita ni kadzibun, tak mendusta sama kita ni, tapi kadzab ini mendustakan Allah, mendustakan nama Allah, mendustakan hal-hal Allah. Kadzab, pendusta yang paling besar. Maka falamma, ayat yang ke-25, falamma ja'ahum bil haqq, maka tak kala demi hari Nabi Musa datang pada mereka, min indina dari sisi kami, maka bila dah tetap juga Nabi Musa kata, wahai Fir'aun, wahai Haman, wahai Qarun, fad'ullaha mukhlisin, mintalah tolong Allah saja. Dakwah surah kita, fad'ullaha mukhlisin, sebutlah Allah, minta tolong Allah, pasal sebab Allah tidak ada sebarang yang mampu memberi pertolongan. Maka dia ajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tak jemu-jemu dia pergi banyak kali sangat, Firaun pun fed up, Haman pun fed up dengan Nabi Musa ni. Tengok sampai ke fed up dia. Tapi apa ibrah sini? Adakah kita pergi menyuruh kawan-kawan kita sehingga kawan-kawan kita fed up dengan kita? Kita pergi sekali, kawan kita masam sikit, kita pergi dah. Maka jauh ibrah kita dengan tuntutan daripada ayat ini. Tuntutan ini, Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun. Firaun orang yang nak bunuh dia. Pasal apa? Dia telah tertumbuk kaum Kipti masa dia nak tengok pergaduhan tadi, dan dia lari nak jumpa balik orang yang nak bunuh dia. Tengok berani dia. Ini penjelasan untuk tabligh ayat-ayat Allah, tabligh perkara-perkara sunnah, perlukan keberanian, jangan terkesan dengan manusia. Maka bila bertemu berulang kali, maka ketika itu Firaun tak sabar, fed up, dia berjatuh hukum. Qalu uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Wahai Firaun kata, bunuhlah dia, bagi keluar perintah pada askar-askar dia. Aku tak boleh tahan dah tengok Musa ini hari-hari mari jumpa aku, seru pada mengetahuikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai pembesar-pembesar, askar-askar, bunuh anak lelaki peminat ataupun pengikut Nabi Musa. Tengok arahan dia, bunuh mana-mana anak lelaki, wastahyu nisa'ahum, dan biarkan hidup. Nisa ni bukan anak perempuan, golongan-golongan perempuan. Dia tak nyata di sini anak perempuan. Wastahyu nisa'ahum, dan biarkan perempuan-perempuan, kanak-kanak perempuan ke, orang tua perempuan ke, biarkan. Pasal apa? Dia nak dera, dia jadikan pelacur ke, dia nak hina, dia nak menjadi hamba abdi golongan-golongan perempuan, untuk menekan di sini. Tapi di sini hanya arahan saja. Bila kita membaca Al-Quran dengar macam ini, dengar perkataan Firaun kata, qalu uqtulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum, bunuhlah anak-anak lelaki dan biarkan anak-anak perempuan ikut tafsir Jalalain. Kita akan dera dia, kita akan jadi hamba dia, kaum-kaum perempuan ini. Nak biarkan Musa berhenti daripada mengajak kepada mentauhidkan Allah. Itu tujuan dia, nak halang daripada menyebar ayat-ayat Allah.
Sebab tu dalam orang baca Al-Quran pun, dalam ayat Al-Quran, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fiha. Dengan ada majlis Quran, ada majlis tadabbur Al-Quran, jangan dengar. Kalau dengar pun buat bising supaya mereka tak faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pun dia buat macam itu juga. Bunuh terus. Kalau orang Arab, orang kita Arab ini jangan dengar saja, tapi Firaun bunuh. Ada kata kesan. Tapi kita takut, kita pembaca Al-Quran ni takut-takut rasa macam mana dia kesian dengan Nabi Musa. Kita fikir macam tu, maka Allah jawab. Allah panggil ayat ini dipanggil ayat idkhal ilahi. Ayat-ayat pencerahan Allah kepada kita pembaca Al-Quran, takut-takut kita terkesan. Jadi Allah membuat idkhal ilahi pencerahan dia. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Dan tiadalah tipu daya orang-orang kafir, orang-orang engkar, pengikut Nabi, pengikut Firaun tadi, illa fi dhalal, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Tipu daya mereka tak mampu berlawan dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hanya arahan sahaja, tidak menjadi. Tidak ada sebarang dalil bukti yang Firaun menghukum. Dia hanya mengeluarkan perintahnya sahaja. Mengeluarkan perintahnya sahaja. Dalam surah Al-Baqarah ceritalah bab-bab kejahatan Bani Israel. Sebelum Nabi Musa lahir lagi, mimpi ahli nujum dia, ahli sihir dia, satu bangsa Israel akan menjatuhkan kerajaan Mesir. Maka ketika itu pun Firaun dah jatuh hukum dah, bunuh mana-mana anak lelaki. Wala bagaimanapun ayat tadi pun, wa ma kaidul kafina illa fi dhalal, perancangan golongan-golongan yang lawan Allah tak sama dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana pun tetap Allah jaga bila kita betul-betul fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Habis tu sama ayat yang ke-26. Wa qala fir'aun, tak menjadi juga, tak takut juga pengikut tak takut juga pengikut Nabi Musa, tetap juga walaupun ancam bunuh lelaki, dibiarkan perempuan tu, mereka tetap mengikut Nabi Allah Musa juga. Maka dia kata lagi, kisah ini kisah yang panjang, kisah yang hari demi hari berlaku, bukan kata serentak ni, cuma Al-Quran ringkaskan dia saja. Wa qala fir'aunu, maka berkata lagi Fir'aun, dia tahan dah. Mari lagi Nabi Musa ni nak kempen lagi supaya mentauhidkan Allah lagi. Zaruni, biarkan aku uqtul Musa, aku bunuh Musa sendiri. Tengoklah. Sekarang ni tak jadi. Kita ugut, kita ancam nak bunuh anak-anak lelaki pengikut Musa pun tetap mereka degil, mereka masih lagi menyeru kepada perkara-perkara untuk mentauhidkan Allah. Maka sekarang ini biarkan aku sendiri bunuh Musa. Biar aku bunuh Musa sendiri. Ada kitab Israeliat dalam tafsir dia masa kan, bila dia mengatakan ni Israel sajalah, Israeliat untuk pengetahuan saja. Bila dia ucapkan zaruni uqtul Musa, dia terberak terkencing Firaun ketika tu. Dia ucap saya biar aku bunuh Musa, ketika itu dia terberak terkencing. Tengok itu Israeliat lah. Untuk cerita saja. Lepas tu wali yad'u rabbahu, dan hendaklah dia menyeru rabbahu, Tuhan dia, penjaga dia. Dia ada Tuhan penjaga dia Tuhan pencipta dia. Aku nak tengok, innani akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Sungguhnya aku takut bahawasanya kalau aku tak bunuh dia. Tengok ni Firaun ni. Firaun orang yang jahat yang paling cerdik. Tidak ada dalam dunia secerdik Firaun dari segi kejahatan dia. Sebab itu Allah nyatakan dalam kitab dia. Orang yang paling jahat, orang yang paling baik, itu Allah nyatakan dalam Al-Quran dia. Di sini Allah ceritakan kisah Firaun, pasal Firaun ini orang yang paling licik dengan agenda, dengan propaganda dia. Jadi dia takut, dia kehilangan penyokong-penyokong, maka dia buat satu propaganda. Dia kata, biar aku bunuh Musa. Biar Musa berdoa minta tolong dengan Tuhan dia. Pasal dia kata ikhlas dengan Tuhan dia. Fad'ullaha mukhlisin saja. Dia kata, aku nak tengok
dia tolong dia. Ayat ni lah. Ayat ini tafsir dari segi dia kata terberak terkencing ni. Pasal dia mengeluarkan ayat suruh Musa berdoa ketika tu. Dan pasal apa? Dia kata dia buat alasan dia. Dia buat propaganda lah. Propaganda ini, propaganda kerajaan tahu lah. Kerajaan sekarang ini pun propaganda macam inilah untuk dihapuskan agama, dihapuskan orang-orang menyuruh Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah tetik-tetik dia, tetik-tetik propaganda dia sebagaimana Fir'aun. Maka dia mengamalkan, dia meniru gaya-gaya Fir'aun zaman dahulu lagi di atas kecerdikan Fir'aun, kejahatan dan kecerdikan dia. Apa dia kata? Dia kata apa? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Ini sesungguhnya aku takut ayubaddila, dia menukar dinakum, agama kamu. Aku takut kamu ada agama, tiba-tiba kamu percaya dengan Nabi Musa datang kita ini, dia menukar agama kita pada agama Nabi Musa. Itu dia kata. Maknanya perkara agama ini akan dimainkan dulu hingga sekarang. Ajar Quran Sunnah, dia kata kita nak ajar agama baru. Pasal bila kita mengatakan masuk ajaran agama baru, sebahagian besar masyarakat akan marah. Jahil pun marah. Orang jahil pun bila kata agama baru, dia tak ada dia agama teruk, tapi bila cerita nak tukar agama dia akan bangun berontak. Ini maka tetik memecah belah agama. Yang kedua, memecah belah masyarakat ini. Fir'aun dah laku pada dulu lagi. Ini akhwafu ayubaddila dinakum ataupun ayyuzhiru fil ardil fasad, ataupun dia menimbulkan kerosakan di atas muka bumi, yakni dia memecah belah masyarakat atas muka bumi ini. Dua perkara, perkara agama, perkara masyarakat. Dua perkara ini daripada dulu lagi merupakan taktik Fir'aun yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan golongan-golongan ini akan buat propaganda benda-benda yang sama. Bila kita mengajar Quran Sunnah, dia kata nak memecah belahkan masyarakat, sama. Nak buat agama yang sesat, sama tak? Benda-benda yang sama ditiru taktik Fir'aun lagi. Jadi bila dia jatuh hukum macam itu dan dia buat propaganda supaya orang marah dengan Nabi Allah Musa, apa tindakan Nabi Musa? Nabi Musa betul-betul berpegang pada dakwah surah Ghafir ini. Yang Allah nak ajar kita ini, tengok. Bila timbul perkara-perkara yang menimbulkan keperluan, menimbulkan masalah, menimbulkan bantuan pertolongan, waqala Musa, tengok contoh Nabi untuk pengajaran kita. Waqala Musa, dan Nabi Musa berkata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Inni uztu, sesungguhnya aku ini uztu bi rabbi, berlindung dengan Tuhan aku, wa rabbikum, dan Tuhan kamu juga. Aku berlindung dengan Tuhan aku yang buat aku, yang jaga aku, dan Tuhan ilah ni juga yang cipta kamu, yang jaga kamu, wahai Fir'aun. Tengok dia, Nabi memenuhi dakwah surah. Timbul perkara-perkara macam mana pun, dengan Allah tempat yang pertama dia bergantung harap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dengan Allah saja kita minta bantuan dan pertolongan. Atas apa masalah pun kita kena bagi tahu Allah lebih dulu, barulah buat ikhtiar lain. Nabi Musa memegang ahli tauhid, maka dia kata sesungguhnya aku berlindung dengan Allah Rabbi. Yang ni kalau sebut Rabbi saja, Rabb penjaga dan pencipta, dan dia juga penjaga dan pencipta kamu. Aku berlindung daripada mana? Daripada kulli, setiap mutakabbirin, setiap orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, dan tidak beriman dengan adanya hari hisab, hari akhirat, hari perhitungan nanti. Dua perkara. Yang pertama, berlindung dengan pada golongan-golongan yang sombong, berlindung dengan orang yang tak percaya dengan adanya hari akhirat. Di sini ada dua perkara. Di sini ialah nak meyakini berulang kali dakwah. Yang kedua ini adanya hari akhirat, adanya hari at-talaq. Maka
Di sini ialah orang yang sombong, yakni sombong tidak berusaha berikhtiar. Dah tahu dah hari akhirat ada, tapi tidak ada usaha berikhtiar nak pergi ke hari akhirat. Itu maksudnya. Maka di sini contoh yang kita boleh ambil di sini, orang nak bunuh dia, dia berdoa dengan Allah tempat pergantungan dia. Maknanya dia memenuhi dakwa surah, iaitu fad'ullah mukhlisina lahuddin. Maka corak tafsir kita ini, kita kena kembalikan kepada dakwah surah. Pasal perkara-perkara lain hanya nak support dakwah surah saja. Maka Musa pun berdoa. Sikit lagi, satu ayat lagi. Maka Musa pun berdoalah kepada perkara tersebut, berlindung dengan Allah. Tengok, ahli tauhid, apa-apa sekalipun, dengan Allah saja dia bergantung harap. Banyak masalah, lapar ke sakit ke untuk kita hari ini, dengan Allah saja. Sebab tu kata-kata ulama, selipar putus pun bagi tahu Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kita ahli tauhid. Pasal apa? Bila kita ahli tauhid, pertolongan Allah pasti sampai. Wahai Allah, tak ada makan aku nak makan hari ni. Wahai Allah, susahnya aku hari ni. Wahai Allah, itulah bentuk-bentuk rayuan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak tanamkan. Jadi bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, mentauhidkan Allah, bagaimana pertolongan Allah, maka Allah pasti tolong. Dengan cara mana? Cara mana? Maka ayat yang ke-28 itu, pertolongan akan sampai, iaitu dalam majlis mesyuarat tersebut, ramai-ramai majlis mesyuarat tersebut, ada seorang rajulun mu'min, orang lelaki yang menyembunyikan imannya. Dia berani. Sebelum dia takut orang bunuh dia, dia terkesan dengan masyarakat ketika itu. Tafsir mengatakan dia ini merupakan putera mahkota Mesir. Dia bakal pengganti Fir'aun, dia ni, budak ni. Maka orang ni, dia pun berani. Allah, bila Nabi Musa berdoa dengan Allah, bergantung dengan Allah, Allah mencampakkan perasaan berani kepada orang rajulun mukmin tadi yang menyembunyikan imannya, yang takut dengan masyarakat ketika itu. Terakhir, wa qala rajulun mu'minun, dan berkata seorang lelaki yang beriman, min ali fir'aun, dari pengikut Fir'aun, dari ahli pembesar-pembesar Fir'aun. Dia berani. Ya ketemu imanahu, yang sebelum ini dia menyembunyikan imannya. Dia takut bakal menjadi raja Fir'aun, raja Mesir ini terjejas. Dia menyembunyikan imannya. Tapi kesan daripada Nabi Musa berdoa kepada Allah tadi, bergantung dengan Allah tadi, Allah memasukkan perasaan berani dengan rajulun mukmin ini, yang sebelumnya dia menyembunyikan imannya. Dia berani. Tengok dia ni, dia berani dan dia lawan Fir'aun. Dia berani. Dia kata apa? Dia kata, wahai Fir'aun, wahai Qarun, wahai Mesir, wahai kawan-kawan semua, ataqtulu rajulan ayyaqula rabbi Allah, patutkah kamu nak bunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku ialah Allah? Kan kecil tu. Sekadar dia mengatakan Tuhanku ialah Allah, kamu sanggup bunuh dia? Sedangkan waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sedangkan dia bercakap pun dengan ada dalil dan bukti. Wa ayyaku kadziban fa alaihi kadzibu wa ayyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Letih baca ayat ini. Ni ayat terakhir kita bacalah. Dan pada saat itu berkata pula orang lelaki yang beriman dari orang Fir'aun tadi yang menyembunyikan imannya, wahai Fir'aun, wahai Haman, wahai Qarun, wahai penduduk negeri ini, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah, sedangkan ia datang kepada kamu membawa keterangan dari Tuhan kamu, buat bukti-bukti. Kalau ia seorang yang berdusta, maka dialah yang menanggung dustanya itu. Pasal dia bercakap soal agama. Dia bercakap soal agama, takkan perkara kecil macam ini pun kau mau bunuh dia. Kalau perkara agama, sepatutnya biarlah agama yang menyelesaikan. Kalau dia berbohong atas nama Allah, mendusta atas nama Allah, mengatakan Tuhan dia ialah Allah, maka biarlah perkara agama Tuhan dia akan
menghukum dia, dia akan berdosa dengan Allah. Bila pergi ke hari akhirat, dia kata Tuhan akan balas dia ketika itu. Kamu ni tak patut wahai Firaun, tak patut wahai Qarun, tak patut wahai Haman. Kesalahan dia kecil sangat je. Kalau salah agama, biarlah pihak agama yang menentukan. Dan kalau ia seorang benar, kalau dia benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh bahagian azab dijanji kepada kamu. Kalau dia salah, biar Allah yang hukum dia. Tapi ingat, kalau dia benar, nyaya kita, Allah akan hukum kita nanti. Allah, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak berdaya. Ini pun bila dia kata macam itu, tengok ni, Allah bila kita baca Al-Quran, kita dengar perkataan orang muda ini yang rajulul mu'min ini begitu-begitu berkualiti. Wahai Firaun, perkecil pun kamu nak bunuh dia. Kalau dia berdusta, biar Allah hukum dia. Kalau benar, nyaya kita. Dengan logik. Pasal dalam Al-Quran, orang awam yang paling banyak Allah nukilkan ialah rajulul mu'min ini. Allah letak orang yang paling bijak bercakap dalam kitab dia, kisah dia ialah rajulul mu'min. Paling panjang dia. 9 perbualan dia paling panjang dalam Al-Quran pasal dia bijak. Jadi bila dia bijak, bila dia bercakap dengan Firaun, dengan Haman, dengan Qarun dan seluruh askar-askar Mesir, takut kita timbul idea kita mesti orang-orang Firaun yang sokong dia pasal dia bercakap ada fakta, ada bukti. Tapi takut-takut kita ada rasa macam itu, maka sekali lagi ayat idkhal ilahi Allah, pencelahan Allah untuk pembaca-pembaca Al-Quran. Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi mendusta. Orang yang tak boleh terima Al-Quran, orang yang tak boleh terima ahli tauhid, orang yang buat syirik, orang yang buat bid'ah, Allah akan khatamallahu ala qulubihim. Cerdik macam mana pun, bab-bab agama dia bodoh, dia tak boleh terima. Maka di sini Allah kata Allah tak akan memberi hidayah. Maknanya hidayah Allah untuk golongan-golongan pendusta kategori keempat, iaitu kategori pertama dia raib, dia ragu, tutup. Kategori kedua dia dalalah, dia sesat. Tahap yang kedua Allah bagi peluang lagi, dia mula melawan ayat Allah, mujadalah, dia melawan ayat-ayat Allah. Tahap keempat, tahap penyakit keempat ialah apa dia? Khatmul qalbi. Allah akan khatam dia. Makilah ayat dia maka sungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk pada orang yang melampaui batas lagi pendusta, yakni 4 tahap kesesat, 3 tahap kesesat dia dah melepasi dah, dia lawan lagi, maka itu timbul khatmul qalbi. Tahap ragu, tahap sesat, dia mula melawan. Kita cerita dalil bukti, mereka melawan, mereka mengatakan dia juga ada dalil-dalil. Dia melawan hadis, dia melawan Al-Quran. Maka ketika itu tahap hidayah, tahap kesesatan yang keempat, khatmul qalbi. Maka untuk kita pun jangan cuba ragu dengan ayat Allah, jangan cuba tak mengikut ayat Allah, jangan cuba melawan ayat-ayat Allah dengan buat dalil-dalil palsu. Maka buat 3 perkara ini, dikhawatiri tahap kesesatan yang keempat, khatmul qalbi, akan kena pada diri kita masing-masing. InsyaAllah semoga Allah jauhi kita daripada keempat tahap kesesatan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.